Ini Leonardo Cianciulli, pembunuh bersiri Itali yang membuat sabun dan tiket daripada mayat mangsanya tahu. Dia dilahirkan pada 18 April 1894 di Bandar Montella di selatan Itali dan dia ada kehidupan yang tragis sejak dari kecil. Dia ni pernah cuba bunuh diri 2 kali sebelum menjadi dewasa tahu. Kemudian, dia berkahwin dengan kerani pendaftaran bernama Raffaele Pansardi pada tahun 1917. Cianciulli ni cakap yang perkahwinannya telah dikutuk oleh ibunya sendiri sebab dia tak bersetuju dengan perkahwinan tu. Sepanjang berkahwin, banyak tragedi hebat berlaku kat Cianciulli ni tahu. Dikatakan, dia telah hamil sebanyak 17 kali, 3 kali gugur dan 10 orang anaknya meninggal pada usia yang sangat muda. Akibatnya, Cianciulli sangat melindungi anak-anaknya yang masih hidup. Kehidupan di luar juga tidak berapa baik untuk Cianciulli. Pada tahun 1927, dia dipenjarakan kerana penipuan selepas mencipta maklumat akal palsu di Institut Kewangan tempat dia bekerja. Sebaik sahaja dibebaskan, Cianciulli dan keluarganya berpindah dari Lauria ke Lesdonia sebelum kehilangan rumah dorang secara tragis di dalam gempa bumi Irpinia pada 23 Julai 1930. Disebabkan hidupnya yang sangat malang, Cianciulli pergi kat bomoh peramal dan menadah tapak tangannya untuk dibaca oleh si bomoh. Mana tahu, nasibnya boleh berubah menjadi baik. Bertahun-tahun sebelumnya, dia pernah menilik nasib dengan seorang peramal dan peramal tu cakap semua anaknya akan mati muda. Satu ramalan yang hampir nyata bagi si Cianciulli. Menurut Museum Kriminologi di Rom, pembaca tapak tangan menilik tangan Cianciulli dan mengatakan sesuatu yang agak menyeramkan. Dia kata, di tangan kananmu saya melihat penjara, di sebelah kirimu pula terlihat satu suaka jenayah. Dan pada akhirnya, walaupun Cianciulli dan keluarganya memulakan kehidupan baru di Bandar Corialgo, dia tak dapat mengubah nasibnya. Pada akhir tahun 1939, ketika Perang Dunia Kedua menguasai Eropah, anak lelaki Cianciulli yang bernama Giuseppe beritahu bahawa dia akan menyertai tentera di Raja Itali. Setelah kehilangan 14 anak, Cianciulli takut kehilangan Giuseppe juga. Jadi, dia beralih kepada satu perkara yang dia percaya akan memastikan anaknya selamat. Dan perkara itu adalah pengorbanan manusia. Tidak dapat dipastikan dari mana Cianciulli ni dapat idea untuk mengorbankan manusia demi menyelamatkan anaknya daripada mati dalam Perang Dunia Kedua tahu. Pada masa tu, Roman Katolik yang berleluasa di Itali semasa hayat Cianciulli ni melarang pengorbanan manusia sebagai kekejian di hadapan Tuhan. Tetapi, tak kira apa pun, Cianciulli tetap dengan ideanya dan membunuh 3 orang wanita sebelum ditangkap. Mangsa pertama Cianciulli adalah seorang perawan tempatan bernama Faustina Setti. Selepas menjemput Setti ke rumahnya dengan menyatakan yang dia akan menyatukan si Setti dengan suaminya, Cianciulli mengarahkan Setti menulis surat kepada keluarganya untuk meyakinkan dorang. Kemudian, Cianciulli pun bagi si Setti ni segelas wine yang dicampur dengan pil tidur sebelum membunuhnya dengan kejam dengan sebilah kapak. Mangsanya dipotong kepada 6 bahagian dan darahnya dikumpulkan kat dalam besen. Bahagian-bahagian mangsa dimasukkan ke dalam periuk dan ditambah dengan bahan untuk membuat sabun. Dia kacau semuanya sehingga bahagian tu larut menjadi bumbu pekat dan gelap. Selepas itu, dia tuangkan pula larutan tu ke dalam beberapa baldi dan dikosongkan di dalam tangki septik berhampiran. Bagi darah ke dalam besen tu pula, Cianciulli ni akan tunggu sehingga ia membeku dan mengeringkannya ke dalam ketuhar. Kemudian, ia akan dikisar dan dicampurkan dengan tepung, gula, coklat, susu, telur dan sedikit margarin dan dia akan uli semua bahan tu bersama-sama. Cianciulli memang banyak buat tiket yang merangut dari mangsa dia tahu dan dia ni akan menghidangkan semua makanan tu kepada para wanita yang datang melawat dorang. Malah, dia dan Giuseppe sendiri turut menjamah hidangan tu. Cianciulli juga dilaporkan mengambil wang simpanan Setti berjumlah 30,000 lira Itali yang diterimanya sebagai bayaran untuk menyatukan si Setti ni dengan suaminya. Pada 5 September 1940, Cianciulli menemui mangsa keduanya yang bernama Francesca Suavi.
Seperti Seti, Cian Chuli mengajak suami ke rumahnya dengan janji palsu. Cian Chuli mendakwa bahawa dia telah mengatur kerja mengajar untuk suami ini dan meyakinkan suami untuk menulis surat kepada rakan-rakannya untuk memperincikan perjalanannya ke situ. Kemudian, Cian Chuli membius suami dan membunuhnya dengan kapak. Cian Chuli membakarnya menjadi tiket dan mencuri wangnya. Mangsa ketiga Cian Chuli bagaimanapun adalah yang terakhir. Virginia Cassiopo adalah seorang soprano terkenal yang pernah menyanyi di rumah opera terkenal La Scala di Milan. Cian Chuli telah menjanjikan pekerjaan bekerja dengan impresario di Florence. Maka, itu dah cukup untuk memikat si Cassiopo ni ke rumah Cian Chuli pada 30 September 1940. Seperti dua mangsa sebelumnya, Cian Chuli bagi si Cassiopo ni minum wine dan membunuhnya dengan kapak. Kali ini, daripada hanya membakar badannya menjadi tiket dan bagi kepada jiran, Cian Chuli juga mencairkan daging Cassiopo ni dan menjadikannya sabun. Tapi pembunuhan si Cian Chuli ni tak bertahan lama. Walaupun Cian Chuli ni percaya bahawa dia telah membuat pembunuhan yang sempurna, sebenarnya dia telah melakukan kesilapan dengan membunuh Capiocho. Tidak seperti dua mangsa sebelumnya. Capiocho ni ada seorang kakak ipar yang sangat-sangat bimbang. Dia sendiri tak percaya dengan surat-surat yang si Capiocho ni tulis sebelum dia pergi. Malah, dia turut lihat yang si Capiocho ni masuk kat dalam rumah Cian Chuli pada malam dia pergi. Hampir serta-merta, si kakak ipar melaporkan kehilangan Capiocho kepada pihak polis. Tanpa berlengah, polis pergi menyiasat si Cian Chuli. Kat situ, dorang menemui bukti terkutuk di rumahnya, di mana terdapat banyak barang peribadi wanita yang hilang, 3 kapak, 2 pisau dan juga kawah. Cian Chuli pada mulanya menafikan semuanya. Tapi, apabila polis mengalihkan kesalahan kehadap anak lelaki kesayangannya, Yusef, dia cepat-cepat mengaku melakukan semua pembunuhan itu. Menurut Lombardi Culture Heritage, Cian Chuli membuktikan bahawa dia ni mampu memotong mayat seorang diri tanpa bantuan Yusef tahu. Dia memotong mayat di bilik mayat tempatan dalam masa 12 minit sahaja. Di dalam pembicaraan pendek pada tahun 1946, Leonardo Cian Chuli didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman 33 tahun yang menyamai ramalan Tukatilik, di mana dia akan berada 30 tahun di penjara dan 3 tahun di rumah suaka. Semasa dipenjarakan, Cian Chuli terkenal sebagai banduan model. Dia pendiam, tenang dan sering menghabiskan masanya mengait dan membuat makanan bakar walaupun tak ada siapa yang berminat untuk mencubanya. Pada 15 Oktober 1970, Leonardo Cian Chuli meninggal dunia akibat apopleksi cerebrum, iaitu sejenis pendarahan semasa dia masih berada di rumah suaka. Masa tu dia berumur 79 tahun. Mayatnya dikembalikan kepada keluarganya untuk dikebumikan. Tetapi, senjata pembunuhannya termasuk periuk tempat mangsanya direbut telah didermakan kepada Museum Kriminologi di Rom. Sehingga ke hari ini, pengunjung boleh melihat koleksi kapaknya dan mengintai ke dalam tong yang digunakannya untuk merebus mangsanya.